Dia ini merupakan satu langkah rationalization, ya, apa nama dalam bahasa Melayu, rasionalisasi subsidi yang ada. Dan ini kita dah nyatakan lebih awal sebelum pilihan raya pun, kita dah sebutkan bahawa langkah-langkah di negara ini perlu kita susun atur untuk memastikan ada rasionalisasi pendekatan subsidi yang diberikan kepada sektor-sektor tertentu, termasuk minyak, ya. Bukan kita naikkan harga, tapi rationalize. Maknanya kita nak pastikan contohnya bantuan-bantuan ini ada manfaatnya kepada masyarakat yang amat memerlukannya. Pengurusan keuangan negara kita perlu kita takbir dengan baik. Kita tak mau hasil pendapatan negara 30%, 20%, 15% kita salurkan untuk satu sektor saja. Yang kita katakan bantuannya, subsidinya meningkat tahun demi tahun. Dan kita sedar keperluan rakyat bukan hanya minyak. Keperluan rakyat di negara ini berbagai. Dan kita tidak akan mampu memenuhinya sekiranya kita tidak mempunyai keuangan yang mencukupi. Ekonomi dunia semakin mencabar. Kita sedar, bukan hanya di Malaysia, bukan hanya di rantau Asia, bahkan juga di Eropah, di Amerika Syarikat. Jadi pengurusan keuangan ini penting bagi kita. Dengan baik kita kena uruskan. Umpama kita kata pendapatan kita ibu bapa, ketua isi rumah sebulan berapa, tapi kalau sebahagian besar hanya kita gunakan untuk satu saja, kemudahan-kemudahan lain tidak akan dapat kita berikan kepada rakyat yang amat memerlukan kemudahan-kemudahan ini. Jadi saya harap dengan ada pengurusan keuangan yang lebih mantap, ya, lebih jelas, bukan kita nak mengambil langkah-langkah yang kita katakan popular. Kalau nak ambil langkah popular yang kita katakan kita boleh turunkan harga minyak, ya, boleh tampung. Seumpama di Selangor, dia cakap dia nak akan bagi air percuma, tapi bekalan air pun tak ada. Ya, apa arti dia? Kalau kita terbantut usaha-usaha oleh kena kekangan keuangan yang terbatas. Ya, masa sebelum pilihan raya kita katakan kita nak tabir kerjasama dengan kerajaan negeri Selangor. Dia nak beli, dia cakap. Dia nak kuasai balik. Lepas pilihan raya ni kita dah putuskan, you nak beli, boleh beli. Tapi willing buyer, willing seller. Itu konsep dia. Tapi cakap yang kita maklum tak tahu apa keputusan dia nak mengatasi masalah. Itu yang saya sebutkan tadi. Dalam kita nak mengurus kemudahan-kemudahan ini dalam negara kita, kita mesti membuat pendekatan yang kita katakan prudence financial management. Kalau kita tidak mengambil langkah seumpama ini, dia boleh menjejaskan keuangan negara dan akhirnya masalah akan timbul lebih besar, ya, untuk kita nak melihat bagaimana keuangan negara yang terbatas ini hanya disalurkan kepada sektor-sektor yang tertentu saja. Malahan banyak sektor yang amat memerlukan bantuan. Seperti tadi saya dah dengar nak makan pun dia nak minta buat jalan, dia minta rumah, tadi minta parit, ya, longkang parit bagi baik, ya. Dan ini sebahagian perkara-perkara yang kita katakan cukup penting bagi rakyat di peringkat luar bandar khususnya dalam negara kita. Bukan hanya luar bandar, malahan di dalam bandar pun banyak kemudahan yang amat mereka perlukan. Kemudian ada inisiatif asal untuk bantu penduduk bandar kan? Memang kita ada inisiatif, berbagai langkah yang dilakukan untuk menampung selain daripada kita pastikan supaya mata pendapatan mereka kita tingkatkan, ya, pengurangan harga barangan, produktiviti kita tingkatkan. InsyaAllah langkah-langkah ini akan boleh mengurangkan bebanan masyarakat kita di peringkat luar bandar.